Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zakwan bin Marso, bernomor ID D20131064290, akan membentangkan mengenai dasar pendidikan, dasar kawalan dalam pendidikan. Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras dengan keperluan dan cabaran, atau dengan kata lain, pendidikan mengalami proses revitalisasi, yaitu ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberikan keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain, kerana pendidikan mampu memberikan sumbangan kepada pembangunan, baik kepada pembangunan insan maupun kepada pembangunan negara. Pelaksanaan pendidikan di sebuah negara sangat berkait rapat dengan falsafah, dasar, dan sistem yang diamalkan di negara berkenaan. Dari segi bahasa, dasar duduk sebagai asas, tunjang, teras yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu perkara. Dalam konteks pendidikan, dasar merupakan sesuatu ketetapan yang telah dikemukakan oleh penggubal dasar tersebut. Dasar kawalan bermaksud mendisiplin. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam pembentukan akta yang mengenakan syarat dan hukum. Tujuan utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah untuk mencegah pengajaran dan peringatan. Hukuman berat yang dikenakan kepada pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam perkhidmatan awam, tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan, pengekalan dan juga pemecatan. Ganjaran pula ialah kesinambungan operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur. Contoh kepada dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah: yang pertama, Rang Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua ialah Akta Pendidikan 1961 dan 1996. Ketiga, Peraturan dan Tata Tertib dalam Pendidikan. Keempat, Undang-Undang Pendidikan. Dan yang kelima ialah Tata Cara Disiplin. Baik, kita akan masuk kepada Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan akta ini ialah untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang, sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Walaupun akta ini merupakan perundangan yang baru, ianya menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Ia berpaksikan kepada perakuan utama Penyata Razak 1996 yang menjadikan asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan pengubahan dasar ini atau undang-undang ini ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Seterusnya kita akan melihat kepada tata cara disiplin. Sekolah bukanlah sebagai badan pengajar sahaja. Ia mempunyai tujuan mendidik dalam arti kata yang lebih luas. Murid-murid sepatutnya mendapat bukan sahaja pengetahuan dan kebolehan intelektual yang diuji melalui peperiksaan, tetapi juga kebolehan intelektual, mutu moral dan sosial secara amnya.
di mana ketiga-tiga aspek ini tidak dipuji secara formal. Dalam peraturan-peraturan pelajaran, guru besar adalah orang yang bertanggung jawab ke atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid di sekolah berkenaan. Walau bagaimanapun, di bawah peraturan-peraturan tersebut, guru besar atau pengetua diperuntukkan untuk menurunkan kuasa disiplin dan juga kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain. Dan seterusnya kita akan melihat pada Undang-Undang Pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia disedia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan menengah. Sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Terdapat juga peperiksaan piawaian yang merupakan ciri yang biasa bagi negara-negara Asia seperti di Singapura dan juga China. Ciri-ciri pendidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat seperti prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pengajian tinggi. Hanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003 lagi, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan sains dan matematik. Sekolah tadika menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4 hingga 6 tahun. Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam pendidikan Malaysia. Namun begitu, penumbuhan tadika oleh pihak swasta amatlah menggalakkan. Sekolah rendah pula bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbahagi kepada dua jenis, iaitu sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Sekolah menengah awam boleh dilihat sebagai pelanjutan sekolah rendah. Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain sains dan matematik. Para pelajar juga perlu belajar dari tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Seperti sekolah rendah, setiap tingkatan mengambil masa selama 1 tahun. Selepas SPM, maka para pelajar ini dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam tingkatan 6, matrikulasi, pendidikan diploma di institut pengajian pendidikan seperti politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam tingkatan 6, maka mereka akan menduduki peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia, iaitu STPM. Tingkatan 6 yang terdiri daripada tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas mengambil masa selama 2 tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-Level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas. Walaupun STPM biasanya diduduki bagi mereka yang ingin belajar di universiti di sekitar Malaysia, namun begitu STPM juga turut diperakui di peringkat antarabangsa. Jadi kesimpulannya, pihak kerajaan perlulah komited untuk membawa perubahan dalam pendidikan mengikut perubahan yang telah berlaku sejajar dengan status negara Malaysia pada masa sekarang. Dasar kawalan dalam pendidikan yang dibentuk oleh pihak kerajaan adalah langkah yang begitu baik
dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul di dalam bidang pendidikan di Malaysia. Bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan negara, dasar ini haruslah diteguhkan dan disemak mengikut kesesuaian oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam pentas pendidikan di Malaysia. Akhirnya dasar ini haruslah diteruskan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan mampu membawa Malaysia pada satu hari nanti di pentas kemajuan yang setanding dengan negara-negara maju yang lain. Terima kasih. Makes it all complete. You find it in the strangest places. Itu hukuman dikenakan oleh seorang guru 2 pelajar tahun 4 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kai Meng, Sungai Perak. Semuanya gara-gara tidak menyiapkan kerja sekolah. Malah guru berkenaan turut menggelarkan pelajar terbabit lembu. Pada sidang media siang tadi, keluarga 2 pelajar berkenaan menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap perbuatan guru bahasa Inggeris itu. Kejadian dikatakan berlaku jam 9 pagi Rabu lalu. Muhammad Naswindar Muhammad Amid dan Muhammad Izzat Iqbal Muhammad Haris bersama 2 murid lain dikatakan tidak menyiapkan kerja sekolah. Bagaimanapun, hanya Muhammad Naswindar dan Muhammad Izzat Iqbal dihukum, manakala 2 lagi rakannya tidak dikenakan apa-apa tindakan atas alasan masalah kesihatan. Cikgu dendam rotan 2 kali. Lepas tu cikgu ambil yang lembu pakai kat leher tu. Loceng tu. Lepas tu cikgu ambil klip letak dia. Lepas tu dah habis kelas tu, guru kelas saya masuk. Lepas guru kelas saya masuk, guru kelas saya tanya, bila pula dalam kelas kita tambah 2 ekor lembu? Lepas tu saya pun diam je lah. Lepas tu masa rehat, cikgu yang gantung loceng tu datang balik. Dia pergi luar cabut rumput depan-depan kambing. Dia datang kasih kami makan. Lepas tu, saya menjawab, lembu puasa tak boleh makan. Keluarga mangsa menyifatkan tindakan guru berkenaan sebagai kejam. Saya nak tegaskan kat sini, sebab apa dia orang tak makan? Dia orang ni manusia, bukannya lembu. Kita nak cikgu tu dipindahkan. Kita dipindah. Setakat mohon maaf tu saya rasa tidak mencukupi. Kerana benda ni saya percaya kalau saya terima maaf dia, memang besok orang akan buat lega ya. Sehari selepas kejadian, ibu bapa 2 pelajar terbabit membuat laporan di Balai Polis Sungai. Menurut Muktasim, satu perjumpaan diadakan di antara keluarga mangsa bersama guru bahasa Inggeris itu semalam. Ia turut dihadiri wakil pejabat pelajaran daerah serta ketua Balai Polis Sungai. Guru terbabit ada memohon maaf, namun ia tidak dapat meredakan kemarahan keluarga mangsa. Turut menyatakan rasa kesal ibu kepada seorang lagi murid, Muhammad Izzat Iqbal Haris, yang menerima hukuman sama. Muhammad Izzat kini trauma kerana diejek lembu oleh rakan sekolah. Masa saya pergi sekolah untuk tunggu dia, kawan-kawan dia pun ada cakap Iqbal hari ni jadi lembu. Saya dapat tahu yang dia makan rumput pun daripada kawan-kawan dia. So saya tanya dia untuk dapatkan kebenaran dan dia cakap memang ya. Ya? Dia menangis. Sementara itu, usaha kami untuk mendapatkan penjelasan pihak sekolah gagal. Di pihak polis pula, kes dianggap selesai. Ia setelah pertemuan antara guru besar, ibu bapa pelajar serta guru terlibat semalam. Hasil perbincangan tersebut, jadi telah diambil keputusan bahawa cikgu ni memohon maaf lah di atas kalau ada keterlanjuran di pihak dia, dan juga pihak pelajaran akan mengambil tindakan tertib, dan juga cikgu ni akan memohon maaf lah kepada ibu bapa murid yang telah diperlakukan sedemikian. Jadi saya menganggap perkara ini telah selesai apabila perbincangan antara semua pihak semalam, dan semalam nampaknya semua pihak telah berpuas hati lah dengan hasil perbincangan itu.
Persoalannya, apapun kesalahan disiplin, wajarkah murid diperlakukan sedemikian rupa? Apakah ia melanggar etika perguruan?